dengan lain-lain ilmu. Nisbah ilmu ini yakni ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ataupun ilmu sifat 20 ni nak dibandingkan dengan ilmu yang lain-lain di dalam agama kita. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, macam-macam dalam agama kita ni, macam-macam jenis ilmu. Jadi nak dibandingkan ilmu yang tuan-tuan puan-puan sedang ngaji ni, yang sedang belajar ni, ilmu tauhid ni, kalau nak dibandingkan dengan ilmu yang lain, itu maksud dia, iaitu ilmu ini, ilmu tauhid ni ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali, ilmu nombor 1. Jadi kedudukan ilmu tauhid, kedudukan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu sifat 20 ni kalau nak dibandingkan dengan segala ilmu yang lain yang ada di dalam agama, kedudukan dia nombor 1. Nombor apa tuan-tuan? Nombor 1. Tapi ilmu yang nombor 1 ni lah yang nombor 1 orang tak nak belajar. Ilmu ni nombor 1 kena ngaji. Ilmu paling penting, ilmu yang nak mengajak kita, yang nak mengajar kita, yang nak menyampaikan kita kepada mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, yang kita selalu sebut, yang kita sendiri syahadahkan, yang kita sendiri berikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ilmu ni nak memperkenalkan kita kepada Allah. Siapa dia Allah? Siapa dia Tuhan yang kita nak memperhambakan diri? Penting ke? Penting ke nak kena kenal Tuhan? Jawabnya sangat penting, wajib mengenal Tuhan. Kerana mengenal Tuhan itu boleh mempengaruhi sifat kehambaan kita kepada Allah. Mereka yang mengenal Allah Ta'ala, memahami akan segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Apabila mereka mengenal Allah, apabila mereka mengenal Allah, maka akan timbul di dalam diri mereka perasaan takut kepada Allah, gerun kepada Allah, malu kepada Allah, cinta kepada Allah, kasih kepada Allah dan sebagainya, yang akan menjadikan hamba yang mengenal Tuhan tadi menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Allah dalam segala hal. Dia akan menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang tidak akan mempertikaikan sama sekali apa yang disuruh, apa yang dilarang, apa yang disampaikan oleh Allah. Dia akan terima bulat-bulat. Dia akan akur apa sahaja yang diperintah oleh Tuhan dia tadi. Itu setelah daripada hamba tu mengenal, memahami, meyakini. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang tidak mengenal Tuhan, siapa yang tak mengenal Tuhan seperti yang disuruh, nescaya amalannya tidak diterima oleh Allah. Siapa yang tak kenal Tuhan, amalnya tak diterima oleh Allah. Kenapa pula? Daripada tidak mengenal Tuhan itulah akan menjadikan seseorang itu jatuh
atau melakukan perkara-perkara yang merosakkan imannya pada Allah. Apabila kita tidak mengenal Allah, apabila seseorang hamba itu tidak mengenal Allah, sudah tentu dia akan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan kepercayaan dia kepada Tuhan tanpa dia menyadari. Tanpa dia menyadari, dia melakukan perkara yang merosakkan akidahnya. Kalau kita tak kenal orang, boleh jadi keliru tak tuan-tuan? Kalau kita tak kenal orang, boleh keliru tak? Boleh beza tak? Kalau kita tak mengenal orang, boleh beza tak? Tak boleh beza. Kita akan salah meletakkan kepercayaan ataupun sifat-sifat yang tertentu bagi seseorang. Contoh, apabila kita tidak mengenal, bagaimana kita nak membezakan? Bila kita tidak mengenal, bagaimana kita nak membezakan? Orang yang boleh membezakan ni orang yang dah kenal. Betul ke tidak tuan-tuan? Apa kalau padi dengan beras, padi dengan beras, jelantah dengan yang bukan jelantah, boleh tak kita nak bezakan yang jelantah dengan yang bukan kalau kita tak kenal? Boleh beza tak? Tak boleh. Jadi bila kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana nak membezakan dengan makhluk? Bagaimana nak membezakan sifat makhluk dengan sifat Tuhan? Zat makhluk dengan zat Tuhan, perbuatan makhluk dengan perbuatan Tuhan. Bagaimana nak membezakan? Sedangkan membezakan makhluk dengan Tuhan itu hukumnya wajib, mesti. Kalau tak boleh membezakan, namanya menyamakan. Kalau tak boleh membezakan, bermakna menyamakan. Apa hukum menyamakan Tuhan dengan makhluk? Syirik tak? Kufur tak? Murtad tak? Murtad. Sebab tu ilmu ni di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, hukumnya wajib. Wajib ngaji, wajib belajar. Kecuali orang-orang yang dah terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang mengatakan bahawasanya ilmu sifat 20 ni tidak wajib dipelajari. Itu bukan daripada kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Itu ahli punah berjamaah namanya. Jadi jangan kita terpedaya dengan pahaman tersebut. Barang siapa yang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, dia akan mengiktikadkan bahawasanya belajar ilmu sifat 20 ni wajib hukum dia. Bukan sunat, bukan harus, bahkan bukan haram. Bahkan wajib belajar ilmu sifat 20. Bila diitlakkan ahli sunnah wal jamaah, siapa dia? Orang yang mengikut Abul Hasan al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Itu imam dia. Imam ataupun ikutan akidah, sama ada Abul Hasan al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Inilah dia ilmu dia dalam kitab ni, yang nak membimbing kita kepada tauhid yang sebenar. Jadi nak dinisbahkan ilmu ni dengan ilmu yang lain, ilmu ni nombor satu mengaji. Tapi cuba kita tengok diri kita, kita tengok keliling kelalang kita, berapa ramai orang yang belajar ilmu ni? Berapa ramai orang yang tak nak belajar ilmu ni? Berapa ramai orang yang membelakangkan ilmu ni, sedangkan ni ilmu nombor satu. Bagaimana kita nak solat kalau kita tak kenal Tuhan? Bagaimana kita nak berpuasa kalau tak kenal Tuhan? Bagaimana nak mengerjakan haji umrah kalau tak kenal Tuhan?
Di situ nanti akan datang pelbagai keraguan, kesangsian, pertikaian di dalam hati terhadap apa yang diperintah oleh Tuhan. Dia tak diterima. Mereka merasakan Tuhan ni ada benda yang tak kena pada Tuhan. Ada benda yang boleh dibangkang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu ni ilmu nombor satu dan tafsir hadis tu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah, tafsir hadis, sirah, itu fardu kifayah. Ini fardu ain. Di antara fardu ain dengan fardu kifayah mana dulu? Fardu ain dulu. Tapi banyak kita kejar fardu kifayah dulu, meninggalkan fardu ain. Ramai yang pergi mengaji tafsir, ramai yang pergi mengaji hadis, tauhid tak nak belajar. Ni tinggal. Ni silap kita. Ni yang kita nak baiki ni. Ilmu ni walaupun ilmu agama, kalau salah cara belajarnya, tak kesampaian ibadat kita. Ilmu agama ni kalau cara mengajinya salah, tak kesampaian ibadat kita. Nampak tak? Berapa ramai orang yang mengaji tafsir, akidahnya bukan ahli sunnah. Ramai orang mengaji tafsir, tapi bila sebut Tuhan tunjuk atas langit, bila sebut Tuhan tunjuk atas langit. Mengaji tafsir, tapi bila sebut Tuhan tunjuk atas langit. Sabarlah, yang dekat atas tu tahu. Siapa dekat atas? Pernah tak dengar orang cakap macam tu? Pernah ke tidak? Kita lah. Sabarlah, yang kat atas tu nampak, yang kat atas tu dengar, yang kat atas tu tahu. Siapa dekat atas? Perkataan ni merosakkan akidah, tuan-tuan. Rosak akidah ni bukan Muslim dah, kufur, murtad, na'udzubillah min dzalik. Perkara akidah ni bukan perkara kecil, bukan perkara main-main. Asas dalam agama tunjang, tuan-tuan. Bila rosak ni, buatlah ibadat apa pun. Buatlah ibadat apa pun, kalau tunjang dia dah rosak, buatlah amalan apa pun, semuanya tak akan diterima oleh Allah. Jadi wajib belajar. Yang dah tahu tak wajib belajar, yang belum tahu wajib mengaji. Kalau dia belum tahu, dia tak nak belajar ilmu ni, dosalah dia. Betul? Berdosa. Kenapa berdosa? Kerana meninggalkan belajar ilmu yang wajib. Perkara wajib bila ditinggalkan, hukum dia apa, tuan-tuan? Jadi haram. Perkara wajib bila tak dibuat, hukumnya haram. Sembahyang wajib tidak? Bila tinggalkan, hukumnya haram. Ilmu ni wajib ke tidak? Bila tak belajar, haram. Dosa. Sebab tu kena mengaji. Tak kisahlah bukan wajib mengaji di sini. Ada mengaji, maknanya tauhid. Kalau tak di sini pun di tempat lain. Makna ada tauhid, ada mengaji. Walaupun bukan di sini, ada mengaji tempat lain, ada mengaji tauhid, waktu lain, tak ada masalah. Tapi kalau tempat lain pun tak nak mengaji, sini pun tak nak mengaji tauhid, itu hukumnya berdosa. Jadi ilmu yang paling utama sekali, tuan-tuan. Mari kita mengaji, mari kita belajar. Orang tak nak, tak apalah. Yang tak nak belajar, tak apalah. Boleh jadi mereka dah pandai, boleh menjadi mereka dah kenal Tuhan, mereka dah kenal sungguh-sungguh Tuhan, mereka boleh menjaga akidah daripada dirosakkan. Tak apalah, kita mengaji ni sebab kita tak pandai. Saya pun tak pandai juga, jadi kita muzakarah lah. Muzakarah, bincang-bincang, sembang-sembang.
ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk, mudah-mudahan Allah beri kefahaman, mudah-mudahan Allah membukakan pintu makrifahnya, pintu-pintu pengenalan kepada dia. Yang mana faedah daripada mengenal Tuhan ni, dia akan jadi hamba yang baik. Dia akan jadi hamba yang baik, hamba yang taat kepada Allah zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi nombor 1 ni tak boleh tinggal. Tauhid, tasawuf, fiqh, tajwid. Tu. Yang menghantar, yang ketujuhnya yang menghantarkan, iaitu yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya. Kena ada dalil, bukti. Dalil itu mana buktinya, untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi, ialah daripada ulama-ulama yang masyhur. Siapa dia ni? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan, yakni daripada Allah, ialah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendapat akidah tadi itu, tauhid tadi itu. Baik. Apa hukum mengaji ilmu ni? Iaitu hukumnya, hukum belajar tauhid ni fardu ain. Maknanya kemestian, kewajipan atas tiap-tiap individu, laki-laki ataupun perempuan. Tu fardu ain. Kalau ada 1,000 orang, 1,000. Kalau ada 20,000, 20,000. Seorang pun tak boleh tarik diri. Itu fardu ain. Dia tak sama macam fardu kifayah. Fardu kifayah ni bila ada orang lain buat, seorang dua, kita tak buat pun tak berdosa. Tapi kalau fardu ain, contohlah penduduk kampung Kerubung ni ada 10,000 orang. 9,999 pandai ilmu ni. Kita seorang tak belajar lagi, kita berdosa. Kena mengaji tiap-tiap orang. Kalau kata 10,000, 10,000. Dia tak sama dengan fardu kifayah. Kalau katalah dalam Qaryah Kerubung ni ada 10,000 orang, dalam 10,000 tadi ada seorang yang pandai ilmu tu. Contohnya ada seorang yang pandai ilmu tafsir tu, fardu kifayah. Maka 9,999 orang lagi tak belajar, tak pandai, tak berdosa. Itu fardu kifayah. Kita ni fardu kifayah dan fardu ain pun tak boleh nak beza. Itu yang mengaji, mengikut dan kita bila nak dekatkan diri dengan agama, nak mula buat ibadat, kita mesti kena belajar. Sebab ibadat ni mesti kena pandukan ilmu. Ibadat tak boleh pandukan nafsu. Ibadat mesti ada panduan dia, iaitu ilmu. Ilmu apa? Yang paling penting sekali fardu ain. Tak kisahlah kita yang nak dekatkan diri kepada Allah ni umur kita berapa. Contohlah umur kita 60 baru nak dekatkan diri dengan Allah, maka tetap juga kena mengaji fardu ain. Tetap kena mengaji fardu ain. Dia tak boleh, maknanya contoh dia berubah, dia nak berhijrah waktu umurnya 60 tahun, dia terus belajar yang fardu kifayah, meninggalkan fardu ain. Tak boleh. Sebab fardu ain ni semua nak cerita benda yang penting-penting di dalam ibadat. Sifir-sifir penting, perkara-perkara yang penting, perkakah-perkakah yang penting. Kalau tak belajar fardu ain ni, boleh menjadi asbab amalannya salah. Amalannya boleh jadi salah kalau meninggalkan fardu ain ni.
Dia nak berubah, dia berubah umur dia 30. Dia nak dekatkan diri, nak beribadat, nak buat persiapan akhirat, umur dia 50, 80 baru nak dekatkan diri kepada Allah. Tetap kena mengaji fardu ain dulu. Jangan ikut kawan-kawan. Kawan-kawan kita boleh jadi dah lepas fardu ain, boleh jadi dia dah lama mengaji. Tu sekarang dia sibuk nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, nak ngaji sirah. Tak apalah, dia dah tepat. Kita ni kena ngadap ni dulu. Ni kita ngaji ikut kawan. Kawan bawa tafsir, kita pun nak bawa tafsir juga. Kalau kawan bawa tafsir, kita bawa iqra', rasa malu. Kenapa nak malu? Cara mengajinya betul lah tu. Kawan-kawan kita dia ngaji tafsir sebab iqra'nya beres dah. Mengaji baca Qurannya betul dah, tajwidnya betul dah, makhrajnya betul dah. Tak apalah dia nak mengaji tafsir tu. Kita makhraj huruf tak betul lagi, bacaan dalam solat tak betul lagi, wajib mengaji tajwid. Kenapa nak malu ngaji iqra' tu? Jadi jangan salah cara belajar. Nanti tak kesampaian, kita juga yang menyesal. Ibadat ni bukan milik kita, milik Allah. Bila milik Allah ada cara nak buat dia. Dia tak boleh ikut suka hati, ikut nafsu kita, ikut rasa-rasa nak buat macam ni lah, tak boleh. Jadi mengaji biar betul cara. Tumpukan fardu ain dulu, tauhid untuk akidahnya, fiqh untuk syariatnya, nak tahu halal haram, nak tahu bagaimana syarat rukun, nak tahu bagaimana benda yang membatalkan ibadat, yang mengesahkan ibadat apa, rukunnya apa, syaratnya apa. Kemudian tasawuf supaya boleh menghasilkan keikhlasan dalam hati. Kemudian tajwid, nak memperbetulkan bacaan dalam solat khususnya. Begitu. Tumpukan tu 4 ilmu tu ataupun 3 ilmu. Lepas daripada tu barulah boleh, maknanya nak tokok tambah jadual pengajian kita, nak pergi dengar tafsir, nak pergi dengar hadis, nak pergi ceramah-ceramah umum, silakanlah. Asalkan yang 4 tadi jangan tinggal. Asalkan yang 4 ni jangan tinggal. Seminggu Allah bagi kita 7 hari. Ambil 4 hari ni untuk fardu ain. Contoh, Isnin malam Selasa tauhid, Selasa malam Rabu tasawuf, Rabu malam Khamis fiqh, Khamis malam Jumaat mengaji tajwid, ataupun tajwid hujung minggu. Tak apa lah. Ataupun 1 hari seminggu kita nak belajar 4 ilmu. Contoh, kita daripada Isnin sampai Jumaat sibuk kita bekerja cari rezeki. Kita jadikan hari Sabtu, ambillah, kita panggil ke ustaz ke, pergi kuliah ke. Maknanya hari Sabtu tu kita mengaji daripada pukul 9, 10, 11, 12 sampai Zuhur lah. Pukul 9 sampai Zuhur. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya hari Sabtu. Pun tak apa, tak ada masalah. Kita yang sendiri nak kena aturkan masa tu. Bila dah ada ilmu ni tadi, dah ada 4 ni, jadual tetap kita, ada masa lain tu lebih-lebih tu, boleh nak pergi dengar ceramah umum, forum perdana, forum ini, forum itu, ceramah ni, ceramah tu, nak pergi dengar tafsir, nak mengaji sirah, silakan. Tu. Kita selalu ulang-ulang benda tu sebab banyak kita tengok ramai dah sekarang ni orang belajar, tuan-tuan. Alhamdulillah, ramai orang mengaji, ramai orang dekat dengan agama, alhamdulillah. Yang maksiat-maksiat lah, yang dapat kepada agama pun ramai. Yang ada kesedaran pada agama tu alhamdulillah banyak dah. Tapi sayangnya, sedihnya, cara belajar tu tak kena. Cara belajar tu pergi kejar fardu kifayah tadi dulu, tinggalkan fardu ain. Tu nanti tak kesampaian juga. Hati-hati. Di dalam menuntut ilmu itu pun ada tipu daya syaitan. Kita kena dengar nasihat tu guru besar je tu. Mengaji ni memang betul, tapi kalau cara mengajinya salah, tak sampai juga. Orang lain beramal, orang lain menuntut ilmu, amalnya Allah terima, kita menuntut ilmu, amalnya tak diterima pula dah. Sebab apa? Salah cara belajar. Nak menceritakan, nak baca kalam Allah, nak menghuraikan kalam Tuhan, ngaji tafsir, tapi Tuhannya kita tak kenal, sifat Tuhannya kita tak tahu, tapi nak membahaskan kalam dia. Kalam Allah Ta'ala itu bukan seperti kalam kita manusia. Kalau tersilap tafsir tak ada masalah. Ini kalam Tuhan yang maha suci daripada kekurangan.
Kalau kita salah memahami, salah mentafsirkan, akibat dia merosakkan akidah kita. Sebab tu jangan buat main-main. Memanglah bagus tafsir, memanglah bagus hadis, tapi dua-dua ni hakikatnya kalam Allah, hakikatnya. Kalau Tuhan tu sendiri kita tak tahu sifat yang layak dan yang tak layak bagi diri dia, ni nanti tafsir Quran ikut suka hati. Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun ke langit dunia, Tuhan duduk dalam ruang, Tuhan duduk luar ruang, macam-macam. Na'udzubillah. Baik, kemudian hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki atau perempuan. Jadi siapa-siapa yang mukallaf wajib belajar. Apa dia mukallaf ni? Orang yang diberatkan hukum Allah. Dia ada syarat dia. Yang pertama, nak jadi mukallaf ni dia berakal, dia tak gila. Yang keduanya baligh, cukup umur, keluar mani dah, keluar haid dah seawal umur 9 tahun. Kemudian sampai kepada dia seruan dakwah agama Islam. Dan yang keempat, dia orang yang boleh mendengar ataupun boleh melihat. Kerana mendengar dan melihat ni alat untuk menerima maklumat. Kita boleh belajar dengan melihat, kita boleh belajar dengan mendengar. Tapi kita yang ada dalam masjid ni, alhamdulillah, dua-dua ni Allah bagi kita. Mendengar pun boleh, melihat pun boleh. Jadi siapa-siapa yang berhimpun 4 perkara tadi pada diri dia, maka dengan sendiri dia bergelar mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Kalau dia lari, dosa. Dia tak nak patuh, dia berdosa. Sebab dia dah mukallaf, dah diberatkan. Ada pun orang yang tak cukup 4 syarat tadi, tak ada masalah. Dia tak nak semayang, dia tak nak tutup aurat, dia tak diberatkan hukum Tuhan. Contoh, dia berakal sahaja tapi tak balik lagi. Berakal sampai seruan agama Islam pada dia, dia boleh mendengar, melihat, tapi tak balik lagi, tak keluar mani lagi, laki-laki, tak keluar haid lagi perempuan. Dia nak dedah aurat, dia tak nak mengaji tauhid, dia tak nak mengaji fardu ain, tak ada masalah, tak dosa lagi dah. Belum berdosa lagi. Sebab apa? Belum diberatkan hukum atas diri dia. Sebab tak cukup 4 syarat. Ada pun mana-mana yang dah cukup 4 ni, dia larilah ke mana pun, tetap dia bersangkut paut dengan hukum Allah. Dia nak lari duduk kat planet Zuhar contoh. Dia buat roket, dia naik, dia duduk sana. Dia kata, aku tak nak duduk kat bumi, nanti kena semayang. Dia pergi planet Zuhar pun dia kena semayang. Dia kena semayang juga. Sebab apa? Dia mukallaf. Kecuali hilang akal ni contohnya. Dia hilang akal, jadi gila contohnya. Barulah tercabut balik kewajipan tadi. Dia gila, dia telanjang bogey tepi-tepi jalan. Dosa ke tidak? Tak dosa. Sebab luput dah syarat tu. Tapi tengok luput syarat tu dengan sengaja ke apa? Kalau luput syarat tu dengan sengaja, contohnya dia mengambil tak dadah ke, minum arak ke, contoh menggilakan akalnya jadi kekal gila dia tu, sebab perbuatan dia tu, kata ulama tetap dia berdosa. Tiap-tiap hari dikira dosa. Sebab apa? Gila dia tu diusahakan, sengaja dia pun sendiri buat sebab gila tu. Duk minum arak ke, syak dadah ke, benda sampai hilang akal dia. Itu orang panggil sengaja cari penyakit. Saja cari penyakit, dosa tetap jalan. Ada pun gila dengan tak disengajakan, contohnya sebab kemalangan ke, contohnya hilang akal dia, itu tak ada dosa. Jadi fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki. Laki-laki tak kira, laki-laki dia orang bujang ke, dia remaja ke, dia laki orang ke, dia datuk orang ke, dia menteri ke, dia raja ke, dia laki-laki yang mukallaf, wajib dia kena belajar ilmu ni, wajib. Ataupun perempuan pun sama, tak boleh lari juga. Orang perempuan pun kena belajar tauhid. Dia nak belajar daripada siapa orang perempuan ni? Yang dah ada suami dia wajib ajar dia. Kalau suami tak ajar dia, suami berdosa. Sebab tu hukum asal orang laki-laki inilah kena keluar cari ilmu, balik wajib mengajar bini dia. Tu hukum asal.
Tapi bila kita suami ni dah belajar tapi tak pandai nak mengajar, lepas tengkuk kita je, nak cerita dengan bini kita tak pandai. Tapi untuk kita pandai dah, erti dah nak cerita dengan anak bini tak erti. Wajiblah laki tadi, suami tadi ataupun datuk tadi carikan orang lain yang boleh mengajar bini dia tentang ilmu tauhid dan anak-anak dia. Kalau tak boleh, wajib dia ajak anak bini dia pergi belajar sama-sama dengan dia. Kalau tak, nanti di hari kiamat dia akan dipersoalkan. Besok bini dia akan persoalkan kerana dia tidak menunaikan tanggungjawab yang diperintah oleh Allah. Memanglah rumah besar dia dah belikan, kereta besar dia dah belikan, rumah duit banyak bagi dah, pakaian mahal beli dah bagi dah, tapi dia tak ajarkan ilmu tauhid. Tetap berdosa. Dia suami yang belum menjalankan tanggungjawab lagi. Dia baru menunaikan tanggungjawab dunia, baru tanggungjawab akhirat kepada bini dia belum tunaikan lagi. Sebab tu dia kena tunaikan. Mau tak mau, dia kena cari jalan. Dia tak boleh mengajar, cari guru untuk bini dia. Kalau tak ada, wajib ajak bini dia datang mengaji sama-sama. Begitu je cara. Kalau tak, berdosa. Jadi laki-laki ataupun perempuan wajib mengetahui sifat-sifat Tuhan. Bila kita kata Allah tu Tuhan, apa sifat Allah tu? Bila kita mengaku la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Jadi Allah tu sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Baik, apa sifat dia? Kenapa kita panggil dia Tuhan? Apa beza dia dengan kita? Apa beza dia dengan kita sehingga dia jadi Tuhan, kita tak boleh? Kenapa dia sahaja yang layak disembah, kita tak boleh? Kenapa kita tak boleh nak menyembah sesama kita? Kenapa dia sahaja yang layak disembah, yang sepatutnya disembah? Apa beza dia dengan kita? Mengenal Tuhan bukan bermakna tahu nama. Tahu nama tidak semestinya mengetahui sifat. Dekat kampung saya ada kawan nama dia Harun, Ustaz Harun. Tuan-tuan tahu sifat dia macam mana? Tahu tak? Ni saya dah beritahu nama dia. Nama maknanya kalau tahu nama, sifat dia tak tahu lagi lah. Dia gemuk ke, kurus ke, putih ke, sama lah tadi. Kalau setakat tahu nama Allah, semua orang tahu nama Allah, tapi apa sifat Allah tu? Allah tu sifat dia bagaimana? Yang kita kata Allah, Tuhan yang namanya Allah, namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya. Apa sifat dia? Jadi dengan mengetahui nama tidak maknanya tidak memberi faham bahawasanya kita mengenal sifat dia. Sama macam tadi lah, saya dah bagi tahu dah. Saya ada kawan kat kampung nama dia Harun. Dia gemuk ke, kurus ke, orang dia lemah lembut ke, bekeng ke, tak tahu. Tahu nama je. Nama dah. Jadi bila tahu je nama kawan saya Harun tu, kalau tuan-tuan agak-agak jumpa kat kedai kopi, ada rasa segan tak agak-agak dengan dia? Pagi contoh, lepas sarapan ni, saya ajaklah kawan saya Harun tu kita minum sekali. Tuan-tuan akan sembang dengan dia biasa je. Sebab tuan-tuan baru tahu nama dia. Tapi kalau saya terangkan, Harun ni kawan saya ni, dia belajar tinggi, hafal ilmu macam-macam, pandai, lepas tu kaya pula tu. Ada pangkat apa lagi, jawatan atas dunia ni, ada pangkat tinggi. Agak-agak macam mana cara tuan-tuan nak sembang dengan dia tadi? Sembang macam sebelum kenal ke dah silap-silap tak nak duduk semeja dah? Sebab apa? Malu lah. Malu tak, bukan bulan kaling-kaling ni nak duduk semeja dengan dia. Tu sebab apa jadi macam tu? Sebab dah kenal. Dah kenal jadi malu lah. Hari tu sembang bukan main tepuk-tepuk meja kita, tepuk-tepuk bahu.
Sebab baru tahu nama, tak sempat nak ceritakan dia tu siapa. Bila dah dia ceritakan sifatnya begini-begini, saya kata jom pagi ni kan kawan saya yang minggu lepas tu dia datang sekali, tak apalah, aku dah hal lah. tak nak duduk dah. Sebab apa? Malu. Sebab apa? Dah kenal. Samalah ni dengan tahu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan tidak mengetahui, memahami sifat-sifat dia, tak ada mendatangkan dalam diri kita takut kepada Allah, malu kepada Allah, gerun kepada Allah. Sebab tu orang buat main-main. Dia buat main-main dia. Buat main-main dengan Tuhan. Duk komplain hukum Tuhan, komplain qada qadar Tuhan. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan dia dah tahu Tuhan tu nama dia Allah. Sebab tahu nama je tapi tak kenal. Banyak komplain. Allah suruh semayang dia pertikaikan. Kenapa nak kena semayang? Kenapa nak kena puasa? Aku pernah cari rezeki, tiba-tiba nak kena bayar zakat pula. Kenapa? Dia banyak soal. Dia tak boleh nak menyerahkan dirinya sepenuh kepada Allah. Sebab apa tadi tu? Tak kenal. Orang yang kenal, tengoklah contoh dia tu pada Nabi, pada Rasul, wali-waliullah, alim ulama yang bertakwa. Tengok orang-orang tu, macam mana amalan dia dengan amalan kita. Macam mana cara hidup dia atas dunia dengan cara kita kita hidup atas dunia. Tak sama. Sebab mereka mengenal Tuhan. Kita hanya tahu nama je. Baik. Iaitu fardu ain atas tiap-tiap orang. Jadi belajar. Gunakan masa kita ni, saki-baki umur kita ni, gunakan belajar. Buat jadual waktu. Tak kira siapa kita, ahli taat ke, ahli maksiat ke, tak peduli. Kenal Tuhan tu wajib atas setiap orang, lelaki-lelaki dan perempuan. Wajib mengetahui akan sifat-sifat Tuhan. Apa dia? Sifat Tuhan tu apa dia? Kalau tak boleh jawab lagi, maknanya tak tahulah tu, tak kenal lagi lah tu. Ataupun dia dah tahu tapi tak boleh nak cakap, tak pandai nak cakap. Tak apa, kalau dia dah belajar sebelum ni, dia dah belajar, dah tahu dah sifat-sifat Tuhan, yang wajib aku tahu, begini, tapi aku nak huraikan, nak cakap aku tak pandai, tapi aku tahu dah, aku faham dah, sebab dulu dah pernah belajar, dah pernah mengaji. Tak apalah, macam tu alhamdulillah. Tapi kalau contohnya tak tahu lagi, Tuhan tu apa sifat dia, entahlah, tak boleh. Mesti laki-laki, perempuan, tua, muda, siapa dia, kaya, miskin, tak peduli. Bila sebut Tuhan, dia mesti tahu sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Atas jalan ijmal. Ijmal ni apa? Makna ringkasan ataupun rangkum sifat Tuhan secara umum apa dia. Dan dengan jalan tafsir, makna atas jalan huraian satu persatu. Apa dia sifat-sifat Tuhan yang ulama dah kumpulkan, yang ulama dah muafakat dah, ambil dalam Quran, ambil dalam hadis. Ni nama-nama, ini sifat-sifat Tuhan yang diambil daripada Quran, yang diambil daripada hadis, yang mesti diketahui, dipelajari, difahami oleh tiap-tiap orang yang beragama Islam. Sebanyak 20 di sisi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun sebanyak 13. Apa dia 20 tu? Apa dia 20 sifat Tuhan tu, ataupun apa dia 13 sifat Tuhan tu yang ulama ada ambil dalam Quran tu? Apa dia? Ada 20. Apa dia sifat Tuhan? Ilmu yang bagaimana? Kalau kata ilmu, Allah tu ada ilmu yang bagaimana? Ilmu, Tuhan tu ada, di antara sifat Tuhan tu ilmu, pengetahuan. Baik, macam mana pengetahuan Tuhan? Apa beza pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan kita? Makna kena tahu, kena faham. Kalau tak, nanti mana nak bezakan ilmu Tuhan dengan ilmu kita? Apa perbezaan antara ilmu Tuhan dengan ilmu kita? Bila tak faham, itulah yang ada orang kata Tuhan baru tahu. Tuhan baru tahu. Hari ni aku susah, hari ni Tuhan baru tahu. Jadi hari ni aku nak doa lah sebab nak bagi tahu Tuhan. Kalau aku tak doa, nanti Tuhan tak tahu.
Jadi aku nak doa ni sebab nak bagi tahu Tuhan. Betul ke? Salah tuan. Kenapa jadi macam tu? Tak boleh membezakan antara ilmu Tuhan dengan ilmu makhluk. Ni yang kita nak belajar. Kita berdoa bukan sebab nak bagi tahu. Dia dah tahu segala-galanya. Dia dah tahu segala-galanya. Sedia kala lagi sebelum wujud segala sesuatu, semuanya dah ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dah kita berdoa tu sebab apa? Nak menzohirkan tanda kehambaan, nak menunjukkan yang kita ni sangat-sangat berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah, nak menghinakan diri kita dengan meminta-minta kepada Allah, bukan sebab nak bagi tahu. Dia dah tahu dah. Lagi pula berdoa tu ibadat. Berdoa je dapat pahala, berdoa je dapat pahala, berdoa dapat pahala. Jadi tidak ada istilah Tuhan baru tahu, tak ada. Baru tahu tu bukan untuk Allah, baru tahu tu untuk kita makhluk. Allah apa? Allah sedia tahu dah, sedia kala tahu dah. Jadi atas jalan tafsir, mana atas jalan huraian, ada berapa? 20. Jadi nanti belajar 20 tu. Yang pertamanya begini, hurai, kupas ini, dalilnya begini dan begitu. Yang kedua pula daripada 20, begini dan begitu. Ada dah dalam kitab ni, semua ada dah. Kalau nak suruh kita sendiri cari dalam Quran, mati duduk balik tak jumpa tuan. Tak suruh kita, tak suruh saya contohnya cari sifat-sifat Tuhan dalam Quran tu, mati duduk balik pun takkan jumpa. Tak cukup alat nak cari gali ilmu yang tersurat tersirat dalam Quran. Baca pun salah. Baca pun salah, huruf pun tak kenal. Erti pun tak tahu, maksud jauh sekali. Jadi orang yang kata nak pakai Quran, nak pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis tu, dia, mana datang, mana dia ambil hukum sembahyang? Kalau dia kata kita ni kena pakai Quran hadis, jangan pakai ulama, pakai Quran hadis. Bagikan Quran, bagikan hadis, suruh dia keluarkan hukum sembahyang, suruh dia keluarkan syarat rukun sembahyang kan? Syarat sembahyang ada berapa? Rukun sembahyang ada berapa? Yang pertama nak kena buat apa? Qiyamnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya. Dalam sujud nak baca apa? Dalam iktidal. Keluarkan dalam Quran tu. Jangan pakai ulama, jangan pakai ulama, jangan pakai perkataan ulama mana-mana. Ambil Quran, ambil hadis, keluarkan sendiri je tengok. Boleh kan? Macam tikus tengok besi lah tuan-tuan. Sebab tu kena pakai ulama yang ada ilmu serba lengkap tadi, itulah yang mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita kena pakai ulama, dan daripada ikut perkataan ulama dah, barulah kita boleh beramal dengan Quran dan hadis. Jadi kan ulama buat perumpamaan begini, Quran dan hadis itu ibaratnya macam batang balak tu, pokok balak yang 20 pemeluk tu. Kalau bagi kita nak buat apa tuan-tuan? Orang hadiah kat kita batang balak 20 pemeluk, itu nak buat apa? Gelek kepala kita boleh lah. Kena hantar kilang dulu, betul? Kena hantar bila hantar kilang, dia proses baru kita boleh pakai. Buat papan, buat lantai, buat bendul. Itulah. Jadi kita nak tolak ulama, nak tolak imam mazhab, kita kata kena pakai Quran hadis. Nak pakai Quran hadis macam mana kita tak cukup alat? Jangan sombong. Jangan sombong, pakai ulama lah. Kena pakai mazhab, kerana imam-imam mazhab itulah yang akan memberi faham kepada kita terhadap Quran dan hadis yang mereka dah cari gali dalam tadi. Mereka lah yang mengeluarkan hukum hakam daripada Quran dan hadis yang tersurat, yang tersirat. Itulah ulama-ulama mazhab tu. Maka kita berpandukan mereka. Kita tak akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat andai kata kita tersilap. Mereka lah yang terlebih dahulu, kerana mereka memiliki ilmu. Kita ni kena ikut.
Tak payah risau, ikut je mazhab Syafi'i itu. Besok Imam Syafi'i yang akan dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i itu bukan dia yang mengangkat diri dia. Ulama-ulama besar pada waktu itu yang mengangkat diri dia, bukan dia sendiri mengaku-ngaku. Bukan. Jangan kita fikir macam tu, Imam Syafi'i itu dia nak tunjuk pandai, dia sendiri yang mengaku dia mujtahid mutlak, orang lain tak peduli kan pun, dia saja nak ngaku. Dah dia bukan macam kita tu tuan. Ulama-ulama besar pada waktu itu sendiri yang mengisytihar, yang mengiktiraf dia, bukan dia mengiktiraf diri dia sendiri. Gitu. Ini pakai Quran hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Ni 4 benda ni kita kena pegang ni. Quran yang utamanya, hadis yang keduanya. Kalau tak ada hukum hakam secara terang jelas dalam Quran hadis, pakai ijma' ulama ataupun qiyas. Ni Quran hadis semata-mata, ijma' ulama, qiyas tak nak sebut. Mana boleh? Mana boleh? Kita tak boleh nak faham Quran hadis tu kalau tak ada ijma' ni, kalau tak ada ulama-ulama ni yang nak mengeluarkan hukum hakam daripada Quran. Jadi itu. Baik, jadi laki-laki perempuan tak kira, kaya miskin, tua muda, apa pangkat jawatan dia, berapa ratus ribu gaji di sebulan, tak peduli, wajib dia belajar ilmu ni. Dia tak boleh upah lain, dia tak boleh nak upah. Kau ambil lah ni 50,000, kau tolonglah mengajikan tauhid untuk aku. Kau tolong ambil 50,000 ni, kau tolong mengajikan ilmu tauhid, kau niatkan untuk aku. Aku sibuk. Aku sibuk lah, banyak bisnes, kejap-kejap luar negara, kejap nak kena luar, tak ada masa nak belajar. Jadi aku bagi kau 50,000, kau pergi belajar ilmu tauhid, kau niatkan untuk aku. Tak boleh, kena mengaji sendiri. Perempuan tak peduli, artis tak artis, wajib belajar tauhid supaya dia menjadi artis yang mengenal Allah. Dia ahli sukan, dia ahli sukan, dia kena belajar tauhid juga supaya dia jadi ahli sukan yang mengenal Allah. Tak peduli siapa pun, tak peduli siapa. Dia pencuri, dia kena ngaji tauhid supaya dia menjadi pencuri yang mengenal Allah. Bila dia pencuri yang mengenal Allah, nanti dia tinggallah perbuatan mencuri dia. Sebelum dia kenal, dia curi dah. Dia dah kenal, tak berani dah dia nak mencuri. Begitulah seterusnya. Yang dedah aurat, dia kena kenal Tuhan. Bila dia kenal Tuhan, nanti insya-Allah dia akan tinggalkan perbuatan dedah aurat dia, minum arak dia, berjudinya dan sebagainya. Bila dia kenal Tuhan, pasti nanti akan rasa takut gerun kepada Allah. Dia akan jadi hamba yang taat kepada Allah. Dia tak nak dah buat maksiat, tak selesa dah dengan maksiat, takut dah dengan Tuhan. Begitu. Sebab tu ilmu ni semua kena mengaji, semua, bukan untuk orang ahli masjid, bukan untuk orang kaki surau masjid, untuk semua. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal atau berakum dan jalan tafsir huraian atau satu persatu beserta dengan dalil ijmal. Dalil, kena tahu dalil ni apa makna dalil? Bukti tuan-tuan, bukti. Mana bukti yang kita percaya Allah saja Tuhan? Mana buktinya? Allah ni bukan boleh tengok dengan mata kita, tapi kita nak percaya dia ada, nak percaya dia saja yang kuasa, dia mengetahui segala-galanya, dia yang memperbuat segala-galanya. Mana buktinya? Mana bukti? Kena tahu bukti. Kalau tak, nanti kita jadi orang yang beriman yang meniru-niru, tiru datuk nenek moyang, tiru perkataan mak bapak, tak jadi. Dia kena beriman dengan kefahaman. Aku yakin mesti ada Tuhan, aku ada buktinya. Ni bukti. Aku percaya Allah itulah Tuhan, tak ada yang lain. Aku ada bukti dia. Mana buktinya? Begini ayat Quran ada kata begini. Kalau dalil akalnya begitu. Mana dia ada dalil? Dia bukan mengaku Allah tu Tuhan, Allah tu kuasa, Allah mengetahui, sebab tiru orang cakap. Tiru orang cakap tak jadi.
Tak boleh. Dia kena sendiri tahu, dia kena sendiri faham. Ada pun mengetahui dalil tafsir itu fardu kifayah. Dalil tafsir urai satu persatu fardu kifayah. Dan kelebihan ilmu ni, kelebihan ni apa untuk belajar ilmu tauhid ni? Apa kelebihan dia? Yaitu kelebihan ilmu ni semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Nak banding dengan tafsir, mulia lagi ilmu tauhid. Sebab apa? Kalau tak tahu tauhid, tak ada faedah tafsir dia. Kalau tak kenal Tuhan, tak ada faedah tafsir dia. Kau tafsir Quran tapi tafsir kau sesat. Faham tak? Nak tafsir Quran tapi tafsirannya sesat. Tafsirannya membawa kepada menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Apa faedah tafsir? Orang nak tafsir Quran tu dengan akidah yang betul. Jadi saya nak ingatkan, nak ingatkan tuan-tuan puan-puan yang ada pergi mengaji tafsir, ikut kelas tafsir sama ada bertalaqi ataupun mengaji tafsir hadis secara online, pastikan tu guru yang nak mengajar tafsir dan hadis tadi dia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Dia orang yang berpegang dengan tadi tu, akidahnya mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah, ataupun dia orang yang berakidah sifat 20. Baru selamat nak mengaji tafsir dan hadis dengan dia. Kalau tidak, dia akan tafsirkan ikut pahaman dia yang salah. Hati-hati tuan-tuan. Kita ikut kawan, jom mengaji tafsir, jom tengok dalam TikTok, tengok dalam media-media lain, ada kelas online tafsir, terus ikut. Kena selidik dulu latar belakang guru tu. Bukan nak jahat sangka, waspada. Sebab kita belajar ni, kita cari guru ni tuan-tuan, maksudnya kita cari agama. Salah guru, salah agama kita. Salah guru, salah agama. Baru ni ada seorang, Ustaz, saya ada ikut kelas tafsir dekat sekian-sekian kawasan. Ustaz tu selalu kata Tuhan atas langit, atas langit. Itulah. Saya kata jangan mengaji sebarangan. Saya selalu pesan, nak mengaji tafsir boleh, pastikan yang mengajar tafsir ni akidah dia ahli sunnah. Kalau tak, dia akan tafsir ikut pahaman dia. Bahaya tuan-tuan. Selalu saya pesan. Tapi terpulanglah ikut orang lah. Ikut orang lah. Nak ikut-ikut, nak dengar nasihat, dengar, tak nak sudah. Nanti jangan bertanggungjawabkan atas diri saya. Saya wajib mengingatkan. Tuan-tuan nak ikut, nak percaya, terpulanglah. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Mengikut tafsir secara online, ngaji online, bagus. Kalau betul orang yang mengajar tadi tu, tak apa. Takut yang mengajar tafsir tadi orang yang bukan akidah ahli sunnah. Terpulanglah. Ikut. Tak percaya sudah, tak percaya terpulang. Tidak-tidaknya kita dah mengingatkan. Sebab tu di antara adab kita nak belajar ni tuan-tuan. Di antara adab kita belajar ni, kita kena yakin dengan apa yang guru pesan. Adab menuntut ilmu, kita kena yakin dengan apa yang guru pesan. Makna kalau guru kata jangan, jangan. Tapi kalau tu guru kata jangan, kita kata tak apa, tak ada masalah, kita pandai-pandai lah nanti pilih. Tak apa lah, tunggulah nanti. Kena dah tu. Sebab ada jenis murid-murid yang macam tu. Tok guru pesan jangan sekali-kali pergi tadah dengar belajar dengan orang yang menolak sifat 20 ni. Dia tak peduli. Dia curi-curi pergi mengaji juga. Itu dah pesan jangan monyet. Dia tak peduli. Dia pergi mengaji diam. Lama-lama dah terikut. Habislah. Habislah. Sebab apa tadi? Tidak jaga adab dalam belajar.
Sebab tu tuan-tuan, di antara adab kita menuntut ilmu, kalau kita belajar dengan mana-mana guru, tapi dalam hati kita ada perasaan merendahkan guru tadi tu, kita tidak meyakini yang guru tu boleh membimbing rohani kita, baik berhenti dan cari guru lain. Baik berhenti dan cari guru lain. Jangan duduk dalam majlis ilmu guru tu lagi, sebab kita tak akan dapat berkah dia. Kita tak akan dapat berkah dia. Itu adab belajar. Contoh kita mengaji tapi hati kita macam merendah-rendahkan, memperlekeh-lekehkan guru tu. Contohnya guru kita tu dia tak belajar luar negara pun, dia belajar dalam negeri je, dalam kampung dia ngaji je. Tapi dia ada mengajar lah. Pada kita pergi kelas dia, tapi dalam hati kita merendah-rendahkan dia. Kita takkan dapat berkat ilmu dia. Sebab Allah tahu hati kita tidak beradab dengan guru. Allah tahu tak hati kita? Tahu. Jadi kita belajar ni nak kena jaga adab belajar. Adab zahir ni, adab hati ni nak kena. Walaupun guru tak tahu benda tu, guru tak tahu yang murid-murid dia makna merendah-rendahkan dia dalam hati, tapi Allah tahu. Kerana yang memberi ilmu, yang memberi kefahaman, yang memberi berkah ilmu tu Allah, bukan guru. Sebab tu kita nasihatkan, kalau kita belajar dengan satu guru, hati kita tak bersenang dengan guru tu, selagi kalau tak boleh baiki hati kita, berhenti, pergi cari guru lain. Berhenti pergi cari guru lain, jangan ngaji. Tak dapat berkat dia, rugi. Sebab ilmu ni nak disampaikan dengan redha, diterima dengan redha. Diberi dengan suka, diterima dengan seronok, macam tu. Tapi kalau diberi dengan redha, tapi yang nak terima tadi macam was-was, dia tak dapat. Dia tak akan dapat berkah ilmu, dia tak akan dapat berkah. Iaitu semulia-mulia ilmu dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid. Nampak? Was-salati walau kana syai'un afdala minhum laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Hanya Tuhan, hanya senya, maksudnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Mentauhidkan Tuhan inilah yang paling afdal sekali nak bandingkan dengan yang lain-lain. Jadi ilmu ni nak membawa kita kepada mentauhidkan Tuhan. Sebab tu dipanggil ilmu tauhid. Sebab tu dipanggil ilmu ni ilmu tauhid. Apa maksudnya? Barang siapa yang belajar ilmu ni, belajar sungguh-sungguh, istiqamah, bila diberi faham oleh Allah nanti, bila dia boleh beramal dengan ilmu ni, dia akan menjadi hamba yang mentauhidkan Allah. Dia akan menjadi hamba yang senantiasa mengesakan Allah dalam apa juga hal keadaan, sekalipun zahir dan batinnya. Dia tidak akan terjatuh kepada perkara-perkara yang menyengutukan Allah. Lawan bagi tauhid tadi tu. Lawan bagi mentauhidkan Allah, menyengutukan Allah, ataupun menduakan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Jadi ilmu ni nak membawa kita kepada mentauhidkan Allah. Sebab itulah ilmu ni ilmu paling mulia sekali. Tak ada faedah baca Quran kalau tidak mentauhidkan Allah. Tidak ada faedah mengaji tafsir kalau menyengutukan Tuhan. Ngaji tafsir tapi sekutukan Tuhan. Dia kata Tuhan bertempat, dia kata Tuhan bergerak diam. Ngaji tafsir, apa faedah tafsir je? Dan jika ada sesuatu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Padahal setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Itu semua nak mengisyaratkan kepada apa? Mentauhidkan Allah. Ni tuan-tuan korban masa, korban waktu bagi ni. Orang lain lepas solat balik dah, tuan-tuan tunggu belajar. Jadi solat itu sendiri tanda hamba mengesakan Allah. Belajar agama ni juga tanda mengesakan Allah. Tanda dia mengesakan Allah, membesarkan Allah, iaitu apa? Menunaikan apa yang Allah suruh. Di antara benda yang Allah suruh apa? Menuntut ilmu.
Dan juga kerana ilmu tauhid ini asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui. Baik. Kenapa kita nak kena belajar fiqh, tuan-tuan? Kenapa kita nak kena belajar cara sembahyang, cara puasa, cara buat haji, cara buat umrah? Kenapa nak kena belajar benda-benda tu? Apa tujuan? Supaya ibadat yang kita buat tadi betul. Kenapa pula nak kena betul? Sebab Allah sebab Allah perintah kan, buat ibadat kena betul. Kalau buat ibadat tu boleh buat sembrono je, ikut suka hati, Allah tak akan perintahkan Nabi SAW tu mengajarkan ilmu. Pandai-pandai lah. Bagi tahu syahadah dah. Apa tu bagi tahu nanti semayang macam mana? Ikut orang lah semayang macam mana, asalkan kau semayang lah. Mana pula? Kan Nabi ajar cara semayangnya begini. Sebab apa? Itulah tanda nak mengesahkan Allah. Sebab Allah perintah kalau solatnya mesti betul, puasanya mesti betul. Tak boleh puasa ikut suka hati, solat ikut suka hati. Mesti solat seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Itulah tanda-tanda tadi itu nak membesarkan Allah. Kalau tak membesarkan Allah, dia tak peduli semayang. Dia tak peduli semayang, tak peduli puasa, tak peduli halal haram. Ataupun kalau buat ikut suka hati lah, tak payahlah nak ikut apa yang Muhammad tu suruh. Buat ikut suka hati, itu bukan tanda membesarkan Allah tu. Itu bukan tanda memuliakan Allah tu. Jadi kita belajar tauhid tadi, kita belajar fiqh, baca Quran. Kenapa belajar tajwid? Sebab nak baca dengan betul. Sebab apa pula nak kena betul? Sebab Allah suruh baca Quran dengan betul. Allah perintah baca Quran dengan betul. Dah. Kemudian belajar apa? Belajar bab solat, syaratnya, rukunnya. Kenapa nak kena belajar? Sebab Allah perintah supaya mendirikan solat dengan betul. Jadi segala ilmu-ilmu yang lain tu, dia orang belajar tafsir, belajar hadis, belajar sirah. Kenapa nak kena ambil tahu tentang Muhammad tu? Nak kena ambil tahu tentang sirah dia, nak kena tahu cerita sejarah dia. Kenapa? Sebab dia tu utusan Allah. Apa kena mengena? Dia utusan Allah, dia kekasih Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalau kau kasih kepada aku, kau kena ikut Muhammad tu. Kalau tak, kau tak ikut Muhammad, maknanya kau tak kasih kepada aku. Nampak tu semua tanda-tanda nak menunjukkan bahawasanya ilmu tauhid ni asas bagi segala ilmu yang lain-lain. Yang berkenaan adalah belajar ilmu macam-macam, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu lughah, macam-macam tu lah. Kalau dalam agama Islam ni macam-macam ilmu. Sebab apa tu? Sebab nak membesarkan Allah lah tu. Nak membesarkan Allah, nak memuliakan Allah lah tu. Tanda-tanda beriman dia kepada Tuhan. Dan lagi kerana mulia maudhu'nya. Makna sebab apa ilmu ni mulia? Kerana ilmu ni nak menceritakan. Apa yang nak diceritakan dalam ilmu ni? Tentang sifat-sifat bagi zat Allah yang maha mulia. Makna yang nak disembang dalam ilmu ni, nak sembang tentang sesuatu yang terpaling mulia sekali, yang terpaling agung sekali, iaitu Allah. Kita bukan cerita pasal nak cari duit, nak untung, nak jana pendapatan, nak jadi jutawan segera. Bukan. Bukan cerita nak membetulkan semayang, bukan. Ni nak cerita tentang zat Allah Ta'ala, yang kita sendiri mengaku dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Waktu yang mulia. Adakah yang terpaling mulia lebih daripada Allah lagi? Tak ada. Allah lah yang terpaling mulia sekali. Jadi yang kita nak sembang dalam ilmu ni, nak sembang tentang Allah lah, supaya kita mengenal Allah, memahami, jangan terkeliru dengan makhluk, supaya boleh membezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Dan iaitu Tuhan dan Rasul. Nak membicarakan tentang utusan-utusan Allah pula. Siapa utusan Allah tu? Apa beza dia? Apa sifat dia? Kenapa yang lain tak boleh jadi Rasul? Kenapa dia pula Rasul? Apa sifat yang ada pada dia tu? Nak jadi utusan Allah, apa sifat yang mesti ada?
Apa sifat yang mustahil ada pada dia sebagai Rasul? Apa sifat yang mustahil ada pada dia sebagai Tuhan? Mesti kena tahu, tuan-tuan. Sebab apa ni? Kalau kita tak tahu sifat-sifat yang wajib ada pada Allah ni, barangkali ada sifat Tuhan yang kita nafikan, barangkali ada sifat Tuhan yang kita pertikaikan. Tu kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu sifat-sifat Tuhan yang wajib bagi Tuhan, barangkali dalam banyak sifat Tuhan tadi tu, barangkali ada sifat Allah yang kita pertikaikan, ataupun ada sifat Tuhan yang kita tolak, ada sifat Tuhan yang kita nafikan, ataupun ada sifat Tuhan yang kita ragu. Itu kena tahu sifat yang wajib bagi Allah apa? Kena tahu satu persatu ni supaya nak pegang sungguh-sungguh. Ini sifat Allah. Bila sebut Allah, bila sebut Tuhan, ini sifat yang mesti ada pada dia. Kalau kita tak tahu nak pegang macam mana? Kalau kita tak tahu sifat Tuhan tu apa dia, macam mana nak pegang? Apa yang kita nak pegang dalam hati? Bila sebut Allah, apa yang ada dalam hati kita? Kalau kita kata Allah mengetahui yang bagaimana? Dan kena tahu sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang tidak layak dengan Allah pun kena tahu. Kenapa pula? Supaya boleh jaga hati. Jangan diletakkan sifat tu pada Allah, jangan. Sebab itu bukan sifat Allah. Contoh macam tadilah, baru tahu bukan sifat Allah, jangan diletakkan pada Allah. Baru tahu bukan sifat Allah. Kenapa sebelum ni, contohlah si Polan ni dia kata Allah baru tahu masalah. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia tak tahu. Sebab dia tak faham yang baru tahu itu bukan sifat Allah, tak boleh diletakkan pada Allah. Setelah dia belajar baru dia faham, tak boleh ke nak letakkan, nak kata Allah baru tahu tu tak boleh ke? Tak boleh. Kenapa pula? Baru tahu tu isyarat kepada ada jahil pada Allah. Sebelum tu makna Tuhan jahil, kemudian baru Tuhan tahu. Jahil ni sifat kekurangan, mustahil, tidak layak ada pada Allah. Itulah tujuan belajar tadi. Kenapa nak kena tahu sifat yang wajib bagi Allah, kenapa nak kena tahu sifat yang mustahil bagi Allah. Sebab nak tahu yang wajib, nak pegang, nak tahu yang mustahil supaya nak tolak ataupun nak jaga. Jangan diambil sifat tu dan jangan diletakkan pada Allah, yang mana akibatnya nanti merosakkan iman. Kalau kita tak tahu, nanti kadang bukan sifat Tuhan letakkan pada Tuhan. Yang bukan sifat Allah diletakkan. Dikatanya Allah begini, dikatanya Allah bergerak, dikata Allah diam. Contohlah, sebab tak tahu. Dia tak tahu yang bergerak diam itu bukan sifat Tuhan. Tapi bila dia tak tahu, dia cakap ikut sedap hati dia, ataupun dia pegang dalam hati dia pegang, Tuhan ni bergerak diam, Tuhan ni berbentuk, Tuhan ni begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disuruh belajar apa sifat mustahil. Jangan letak sifat ni pada Allah. Yang ni jangan letak pada Allah, bukan sifat Allah. Kalau letak kan nanti rosak iman. Habis. Kemudian dan Rasul dari itu, daripada sebab itulah jadilah ia ilmu akidah ni ataupun ilmu usuluddin ni semulia ilmu. Nak dibandingkan dengan yang lain. Yang lain tu mulia juga, tafsir mulia, hadis mulia, nahwu, saraf semua mulia, Quran, tajwid mulia semua. Ini yang terpaling mulia. Yang terpaling mulia, bukan maksudnya ilmu ni yang mulia, yang lain tak. Bukan maksud begitu. Tafsir juga mulia, hadis juga mulia, Quran juga mulia, tajwid juga mulia, tarannum juga mulia, nahwu, saraf juga mulia, sirah juga mulia. Tapi yang dua ni, yang ni tauhid ni terpaling mulia sekali. Terpaling mulia sekali. Dan yang ke-10 yang terakhir, sedang boleh berhenti kesudahan ilmu ini, maknanya faedah lah yang kita perolehi bila kita belajar ilmu ni betul-betul, caranya betul. Saya nasihatkan belajar ni, yang pertama mesti kena ada kitab, bersungguh. Bila sebut bersungguh, di antara tanda orang tu bersungguh, dia mesti ada kitab. Kemudian istiqamah,
hadir. Makna muka surat demi muka surat, baris demi baris dia tak tertinggal. Usahakan, maksudnya usahakan begitu. Kemudian apa lagi? Buat catatan. Bila kita dengar istilah-istilah yang kita tak pernah dengar sebelum ni, bila dengar waktu belajar tu, catat. Mungkin contohnya, mungkin tak pernah dengar apa mungkin ni, kemudian tu guru dihuraikan mungkin ni maksudnya begini. Faham dah, tulis begitu. InsyaAllah kena cara belajarnya sebagai asbabnya, insyaAllah cepat kita boleh faham ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid ni. Bila faham baru boleh pakai, tuan-tuan. Kalau kita mengaji tak faham, kita nak guna macam mana? Jadi kena usahakan juga tu, faham tu. Memang yang memberi faham tu Allah, tapi kita kena usaha. Siapa bersungguh insya-Allah dapat. Kena dia kata belajar pandai-pandai bukan Jabatan Agama Islam nak panggil pun. Kita bukan belajar ni sebab nak minta kerja. Kita belajar tauhid ni nak pakai. Nak pakai kan, akidah ni nak kena pakai sentiasa, tuan-tuan. Akidah yang betul ni dalam hati ni nak kena sentiasa dalam hati kita. Nak makan pun kena pakai akidah, nak bergerak, nak berjalan, bawa kereta, bawa motor pun nak kena ada akidah. Bukan waktu nak mati je kena ada akidah yang betul sentiasa. Jadi macam mana kita nak mengamalkan akidah yang betul kalau kita tak faham? Jadi usaha bersungguh mengaji, insya-Allah. Jangan putus asa, jangan merasakan diri kita kecil. Aku ni dah tua, dah tak ada harapan pada. Jangan, tu setan. Itu setan yang nak psycho kepala otak kita supaya jangan bersungguh belajar. Bila kita fikir macam tu, tuan-tuan, dengan sendiri kita takkan bersungguh. Alah, aku dah umur macam ni, buat apa? Memang tak ada harapan lah. Kita nanti buat sambil level ya. Tengok setan dia nak perangkap kita. Ini ilmu yang paling dibenci oleh setan iblis ni, ilmu ni. Sebab tujuan dia apa? Nak merosakkan akidah. Tuan-tuan pula nak belajar, nak jaga akidah. Dia nak rosakkan akidah. Tuan-tuan belajar nak jaga akidah. Sebab tu makna dia cukup benci dengan orang mengaji tauhid. Sebab tu dugaan dia berat nak bandingkan ilmu-ilmu lain. Ilmu tauhid ni dia punya ujian nak belajar dia berat. Tapi padan pun ilmu yang paling mulia. Maka dugaan dia pun hebat lah. Tapi jangan putus asa, tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena duduk dalam jamaah, dalam satu kumpulan supaya kita boleh tumpang semangat kawan-kawan kita. Kita tak datang, kawan kita tanya khabar mana. Janganlah ponting lama-lama. Sehari memanglah masuk 2 hari 3 hari dia dah berasa sedap. Lepas kan dah lama nak datang jadi serba salah pula dah. Malu pula dah kata dia. Aku bukan tak nak datang, rasa macam nak datang balik tapi malu. Tengok dah kena dah. Bagi berhuyuk dah tu jawabnya tu. Jangan kena. Allah nak bagi kita faham masalah tauhid. Sebab tu Allah panggil, Allah jemput kita belajar. Itu tanda Allah nak bagi kita faham. Kalau Allah tak nak bagi kita faham, awal-awal lagi kita tak diselect oleh Allah Ta'ala. Awal-awal lagi kita tak akan dipilih oleh Allah duduk dalam ilmu tauhid. Dah kenapa Allah pilih kita? Tu tanda Allah nak bagi kita faham. Jadi janganlah kita jahat sangka dengan Allah. Kena baik sangka dengan Allah. Ini tanda Allah nak bagi aku faham masalah akidah. Aku nak belajar sungguh-sungguh. Supaya aku kalau aku mati pun mati sebagai pelajar agama yang bersungguh di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah redha aku. Aku tak faham, tak pandai pun mudah-mudahan Allah redha sebab aku ni bersungguh belajar kerana Allah. Begitu tuan-tuan, jangan lemah semangat. Ni ditipu kita ni, disaiko kita. Ayahlah nak sungguh-sungguh, kau dah umur dah macam ni, tak ada mana pandai. Kalau kau pandai pun bukan orang nak panggil kau bekerja pun. Pandai ni belok sini, dia belok sana, dia pusing kita sini, pusing kita sana. Pandai dia nak saiko kita, tuan-tuan. Dia nak halang kita belajar, tak dapat. Tuan-tuan bersungguh dengan asbab Allah bagi taufik, dapat datang belajar. Dia tak puas hati, dia kata aku ganggu.
Aku ganggu kau meskipun kau boleh pergi, aku pastikan kau tak akan ada tumpuan belajar, supaya kau lemah kau nak belajar, biar kau tak faham belajar ilmu ni. Dia punya dengki, dendam ni. Apa tu dia psycho itu? Kita pun datang, alah, Nabi kurang lah, kau boleh pandai pun, jangan hati-hati, bersungguh tuan-tuan. InsyaAllah kita belajar kerana Allah yang mudah-mudahan jadi asbab Allah redha kita. Tak pandai pun tak apalah. Yang penting kita menunaikan kewajipan. Kerana Allah jaga niat kita. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Mudah-mudahan Allah pelihara niat kita. InsyaAllah tuan-tuan perempuan. Cukuplah sekadar itu insyaAllah. Jadi ilmu ni dapat kesudahannya membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dan yang batil. Jadi bila tuan-tuan dah belajar nanti, dah faham nanti, kita boleh beza akidah yang betul, akidah yang salah. Baru bila dah boleh beza yang akidah betul, akidah salah, barulah boleh tolak yang salah, ambil yang betul. Tapi kalau kita tak boleh beza yang betul, macam mana Wahabi, macam mana Syiah, macam mana Mu'tazilah Qadariyah, macam mana Mu'tazilah Jabariyah, macam mana Mujassimah, macam mana, jangan kita nak ambil. Jangan nak ambil. Pahaman sesat ni bukan satu dua, banyak. Dan kalau kita tak boleh nak beza, nak ambil yang mana, nak letak dalam ni, nak pakai bawa balik mati ni, nak ambil yang mana satu? Kalau tak boleh nak beza yang sesat-sesat tadi tu, macam mana? Yang kata Syiah macam mana fahaman dia, akidah dia macam mana? Mu'tazilah macam mana fahaman dia? Qadariyah macam mana? Jabariyah macam mana? Mujassimah macam mana? Wahabiyah macam mana? Ahli sunnah macam mana? Ahli punah macam mana? Jangan kita nak beza, nak ambil ni. Takkan kita nak ambil semua tuan-tuan. Jadi kita kena beza yang mana makanan bersih, yang mana makanan yang suci, mana najis. Baru boleh ambil yang suci masuk mulut. Najis tadi tolak je jauh. Tapi kalau kita tak boleh nak beza, ni silap-silap. Nasi biryani ambil, kari kambing ambil, tahi kambing pun ambil. Dah tak boleh beza. Faham tak apa yang saya nak sampaikan? Itulah, jangan lemah semangat tuan-tuan. Mari kita belajar. Saya bukan pandai, saya nak buka minda tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan jumpa tu guru yang betul-betul alim mengajar tauhid, ngaji, saya nak buka minda, nak bagi tahu ilmu tauhid ni jangan tinggal sekali-kali. Bukan saya nak suruh ngaji dengan saya. Pandai pergi cari belajar dengan tu guru yang betul-betul. Kita ni ulok-ulok je. Wallahu a'lam. Agak panjang pun kan, habis masa ni. Sarapan lambat dah. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi asbab Allah redha kita semua. Dengan berkah majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, ampunkan segala dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, datuk nenek moyang kita, keturunan kita ke atas sana. Begitulah juga anak isteri kita. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, cucu cicit yang bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba yang mengenal Allah, yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan generasi kita dari terikut, terpedaya, terpesona daripada fahaman-fahaman yang selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang halal, yang luas, yang berkah. Mudah-mudahan Allah jadikan tuan-tuan semua orang kaya-kaya, orang mewah-mewah, yang harta bendanya, rezekinya halal lagi berkah, boleh tolong orang susah, supaya mudah nak buat ibadat dan boleh bantu orang yang memerlukan, bantu agama. InsyaAllah mudah-mudahan direzekikan oleh Allah. Jumpa lagi lah. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk kita berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki ibadah kita yang zahir dan yang batin. Amin ya rabbal alamin. Salah silap, kelemahan, kekurangan saya minta ampun maaf banyak-banyak. Ambil masa tuan-tuan panjang pagi ini, tapi saya yakin dan percaya setiap saat itu dikira oleh Allah sebagai ibadah yang akan membahagiakan kalian nanti di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana hadina alladhi min fa'na, rabbana faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'rifatan wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.